senang cerita, yang mudah-mudah menghukum ini palsu, ini salah, itu salah, ini salah, tu cerita dia mengaji tak habis. Tu orang tua-tua lu kata mengaji bagi habis. Kalau mengaji tak habis, balik duk nampak semua salah. Balik-balik kampung weh, hangpa baca Yasin malam Jumaat weh, masuk neraka hangpa semua ni. Hadis syurga di bawah tapak kaki ibu adalah hadis palsu, tulis besar dekat surat kebak depan sekali. Saya baca, Allah, dahsyat dah. Kita duk dengar hadis tu lama daripada kecil lagi. Mak kita pun duk ulang tu kat kita, syurga bawah tapak kaki ibu, mailah balik kampung. Kan? Duk ulang tu, takkan mak sembah hadis palsu masuk neraka mak kan? Jadi bila kita kaji, memang benar ada ulama yang kata ianya palsu. Tetapi riwayat-riwayat yang lain, sebab yang meriwayatkan hadis bukan seorang. Katakanlah ada 10 orang meriwayatkan hadis yang sama. Daripada Abdullah kata syurga bawah tapak kaki ibu. Daripada Hamzah kata syurga bawah tapak kaki ibu. Daripada ni ada 10 orang. Mungkin ada 3 orang ni periwayatan dia palsu disebabkan nyanyuk lah, dia ni ada dalam riwayat dia ni penipu lah apalah. 3 riwayat tu palsu. Ada lagi 7 baki. Mana jalan dia itu adalah jalan-jalan yang tidak ada cacat celah. Kalau ada cacat celah sekalipun dia termasuk dalam dhaif, tapi dia masih lagi hadis. Tak boleh nak kata dia palsu. Disebabkan ada dia panggil sabit. Ada sabit, dawabit, tawabi', macam-macam dia punya istilah dia. Kalau kita masuk dalam pengajian hadis ni, yang menyokong sehingga hadis tu daripada mungkar menjadi dhaif, menjadi hasan, boleh menjadi sahih. Dia ada sahih yang kategori li zatihi, ada sahih yang kategori li ghairihi dan sebagainya. Jadi panjang cerita dia. Jadi senang cerita, yang mudah-mudah menghukum ini palsu, ini salah, itu salah, ini salah, tu cerita dia mengaji tak habis. Tu orang tua-tua lu kata mengaji bagi habis. Kalau mengaji tak habis, balik duk nampak semua salah. Balik-balik kampung weh, hangpa baca Yasin malam Jumaat weh, masuk neraka hangpa semua ni. Pasal apa? Mengkhususkan ibadat pada hari tertentu. Mengaji tak habis. Kalau dia mengaji habis, dia jumpa lah dalil tu. Dia jumpa lah dalil nanti. Dia jumpa lah ulama ada membenarkan, ada kaedah dia begini. Sebab itulah orang dulu mengaji sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kan? Lepas tu barulah main mengajak. Barulah itu pun buka kitab-kitab kecil-kecil dulu, biasa-biasa dulu. Masalah zaman lah ni. Masalah zaman lah. Pergi ambil degree 3 tahun, 4 tahun je. Balik dia buka kitab Sahih Al-Bukhari tu. Mengajak dekat orang kampung. Ni semua salah, ni semua salah, ni semua salah. Dia tengok hadis, lepas tu dia menyalahkan habis semua orang-orang apa yang berlaku di hadapan dia. Sedangkan apa yang kita amalkan daripada mazhab Syafi'i contohnya adalah hasil kajian daripada banyak hadis-hadis yang lain. Imam Syafi'i tu hidup sebelum Imam Bukhari lagi. Hadis yang sampai dekat Imam Syafi'i kemungkinan sampai dekat Imam Bukhari dah jadi dhaif. Disebabkan zaman yang berbeza. Imam Syafi'i adalah tabi'in, dia dengan Nabi hanya satu generasi je. Imam Bukhari 3 generasi. 1, 2, 3. Jadi kalaulah yang ni ada problem, kalaulah yang satu atas Imam Bukhari ni ada problem, 2 lagi mungkin tak ada problem, yang Imam Syafi'i duduk di sini, bagi dia semua hadis semua okey lah. Hadis semua okey lah. Contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Hanafi, dia pas sembahyang, tangan dia pun letak bawah pusat. Tangan dia pun letak bawah pusat. Tuan-tuan tengok orang Bangladesh, Pakistan, India, dia pas sembahyang, dia pun tangan dia pun letak bawah pusat. Letak bawah pusat lagu tu. Kita letak di atas, dia pun letak bawah. Bila saya cari hadis dia, hadis-hadis dhaif. Riwayat Sayyidina Ali. Riwayat Sayyidina Ali, hadis-hadis yang dhaif. Macam mana hadis yang dhaif boleh dijadikan dalil di dalam ibadah yang fardu? Kan? Kenapa tak utamakan hadis yang sahih? Sebab hadis yang sahih kata tangan Nabi letak ni dekat sadr, dekat dengan dada. Dekat dengan dada. Kan? Kenapa nak kena pilih yang bawah tu? Dia pun kata sebab kami nak ikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang ajak dalam kitab dia letak tangan bawah. Tapi hadis yang kita baca dhaif. Imam Abu Hanifah kata kena letak bawah. Hadis kata dhaif. Nak ikut mana? Nak ikut Nabi kan nak ikut ulama? Dia main buah tu, kita pun pening kepala nak ikut siapa lah. Ikut Nabi lah noh, ikut Nabi lah noh. Jadi Imam Hanafi salah, Imam Hanafi salah. Tak cerita dia. Hadis yang sampai dekat zaman kita dhaif. Imam Abu Hanifah dia adalah tabi'in. Tabi'in ni
dia berguru dengan sahabat Nabi. Dia berguru dengan sahabat Nabi. Dia dapat hadis tu direct dengan sahabat Nabi. Dia dapat hadis tu direct dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ajak dia di bawah pusat. Sahabat Nabi ajak dia direct. Boleh faham kan? Ajak direct. Maka dia tulis dalam kitab dia. Kemudian, selepas zaman Imam Abu Hanifah, zaman tabi'in. Selepas zaman tabi'in, zaman mutaakhirin. Zaman mutaakhirin barulah muncul imam-imam yang menghimpunkan hadis tadi ni. Dia himpunkan hadis. Imam Bukhari, dia ada 6 yang utama. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i. Itu 6 yang utama. Ada banyak lagi yang lain, tapi 6 ni paling utama. Depa kumpulkan selepas 2-3 generasi, selepas Imam Hanafi tadi ni. Jadi mungkin ada 2-3 orang yang menjadi perawi untuk sampai kat depa ada masalah pada perawi ni. Mungkin dia terlupa ke ini ke apa ke. Tapi hadis yang sampai itu betul, iaitu tangan di bawah, letak di bawah pusat. Maka mereka pun doaifkan hadis dia. Bila hadis tu doaif dalam kitab imam-imam yang datang 3 generasi lepas tu, kita yang duduk 14 generasi lepas tu, kita compare 2 kitab ni. Imam Abu Hanifah kata letak tangan bawah pusat. Dalam hadis ni kata letak bawah letak tangan bawah pusat ni hadis yang dhaif. Nak ikut mana? Ikut hadis ke ikut Imam Abu Hanifah? Macam mana kita nak jawab? Kalau dia tak faham sejarah. Hadis tu betul dah. Periwayatan tadi tu yang kata dhaif itu adalah ijtihad ataupun pendapat daripada ulama-ulama hadis tadi ni, sebab dia ambil langkah berhati-hati kan. Orang tu mungkin dah nyanyuk, jadi dia doaifkan hadis tu. Bukan dia kata hadis tu palsu, dia doaifkan hadis tu. Dia kata aku tak tahu dia ni cakap betul ke tak, doaifkan je lah. Dia doaifkan lah kan. Jadi bukannya salah pada imam-imam, dia ambil langkah berhati-hati. Tapi untuk memahami konteks yang mendoaifkan dengan yang hidup di zaman sahabat Nabi ni, macam mana kita nak compare dua benda ni? Sebab tu benda ni jadi sangat mengelirukan kalau orang ni tak faham basic asas daripada sejarah awal-awal ni. Kalau tak tahu sahabat apa, tabi'in tak tahu benda apa, tabi'in tak tahu benda apa, periwayatan hadis wujud di zaman bila, memang dia tak boleh nak faham lah isu ni. Jadi bila dibawa kepada orang awam, dia buat keluar hujah. Dia kata nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Orang pakak-pakak kata ikut Nabi. Betul. Ikut Nabi itu betul. Masalahnya dalam hadis ni kata dhaif apa yang dibawa oleh imam tadi ni. Imam ni pula dia direct dengan sahabat Nabi. Sebab itulah pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah sampai ke hari ni sembahyang letak bawah tangan. Sebab depa tahu walaupun dalam hadis mengatakan dhaif, tetapi periwayatan fiqh daripada Imam Abu Hanifah lebih kuat daripada hadis-hadis yang diriwayatkan selepas itu. Bukan depa kata hadis ni salah, tetapi periwayatan itu, perawi-perawi itu ada yang lemah ingatan, ada yang ini, ada yang itu. Jadi ada satu kaedah daripada Imam Malik rahimahullah yang menjadi sumber kepada hukum hakam selain daripada Quran, selain daripada hadis. Dia juga menjadikan amalan ahli Madinah sebagai dalil syar'i. Amalan ahli Madinah, makna kata kalau orang Madinah buat, benda tu betul. Orang Madinah tak buat, benda tu tak betul. Imam Malik ni, dia duduk di Madinah. Jadi bila dia tengok dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dia akan tengok nenek-nenek moyang tok-tok dia ada buat tak amalan tu. Sebab mereka ni lebih dekat dengan zaman Nabi. Mereka ni akan dapat agama itu daripada generasi sebelumnya. Macam kita lah secara umumnya belajar solat ni daripada hadis ke kita belajar solat ni daripada mak bapak kita ataupun guru-guru kafar kita? Kita akan belajar daripada guru-guru kafar kita. Kita akan belajar daripada mak pak kita. Mak pak ajak, okey semayang sini ya. Allahu akbar, tangan letak sini. Baca alhamdulillah. Ada kita buka hadis ke? Kita tak buka hadis pun. Jadi kita lebih percaya kepada guru-guru kita yang mengajar kita. Itu adalah pengajaran secara direct. Terus mengajar secara direct. Lepas tu barulah didokumentasikan. Sebab itulah kena faham beza amalan yang diajar daripada generasi sebelumnya dengan apa yang didokumentasikan. Pening kepala sikit lah, kena faham. Harap-harap faham lah. Harap-harap faham lah. Jadi satu dokumentasi, satu lagi memang amalan tu diturunkan turun-temurun. Maka sebab itu Imam Malik mengatakan amalan ahli Madinah juga merupakan dalil bahawa bolehnya sesuatu syariat itu dibenarkan.